Marhaban, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali saya Anik Buhai dalam rancangan podcast Borak Tarbiyah. Masya-Allah. Kita diberi satu nikmat kehidupan, nikmat bekerja, nikmat beribadat, yang mana bila Allah beri nikmat, kita perlu mensyukuri nikmat tersebut. Kerana dalam pepatah Inggeris orang kata, you only live once. So kita dapat je satu nikmat, perlu kita syukuri. Okey? Jadi bersama dengan saya hari ini, saya sangat beruntung, saya sangat happy bersama dengan ustaz yang saya kagumi, yang mana saya cerita sikit lah. Pada tahun lepas 2022 beliau menjadi tokoh Maulidur Rasul, alhamdulillah. Dan kemudian beliau sudah menjalankan kerja dakwah selama lebih 40 tahun, masya-Allah. Dan saya yakin kita semua selalu mendengar Usrah Nurani, yang beliau juga menjadi salah satu insan penting di situ. Dan ibu bapa saya pun sebenarnya suka tau ceramah beliau. Dan tanpa membanyakkan masa, ayo kita memperkenalkan Ustaz Zul Ramli untuk podcast kali ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, insyaAllah sihat-sihat. Alhamdulillah. Kami semua dekat sini beruntung kerana Ustaz sudi singgah di teratak Tarbiyah Sentap ini untuk podcast Borak Tarbiyah. Ustaz, saya nak tanya Ustaz, kalau ikutkanlah kan perjalanan dakwah yang mana kalau kita ikutkan susah untuk kita menyebarkan kebaikan sebab tak semua orang akan terima dengan mudah. Jadi boleh tak sebelum kita terjun ke dalam topik yang besar, iaitu topik yang special bagi Ramadan kali ini, saya nak minta Ustaz kongsikan. Ada tak macam perjalanan yang mungkin Ustaz boleh kongsikan susahnya dalam berdakwah? Pengalaman Ustaz. Anik Masya Allah. Kalau saya tanya soalan tu, sebenarnya soalan tu sensitif. Sebab dakwah paling susah adalah dakwah pada diri sendiri. Kata Nabi, qulil haq walau ala nafsik. Kamu menyeru untuk dirimu sendiri. Kadang-kadang kita boleh seru orang, tapi kita belum tentu boleh seru diri kita sendiri kan. Jadi sebenarnya kalau nak tanya apakah yang paling susah dalam dakwah, adalah menyeru diri sendiri. Kita nampak mungkin orang tak menerima, tetapi jahil kita pun banyak yang tak menerima kebenaran kan. Betul. Dan 1001 macam lah. Jadi sebenarnya dakwah ni adalah satu perjalanan untuk mentarbiah diri sendiri. Setiap langkah, setiap nafas dan setiap bicara adalah bicara untuk kita menasihati diri sendiri. Sekiranya dia tertempias pada orang, itu adalah merupakan rahmat untuk kita. Tetapi tak lebih, kata Imam Al-Ghazali kan, seperti kita ni satu tangan yang kotor dan kemudian kita perlukan air, tetapi tangan ini takkan boleh dibersihkan melainkan kita perlukan tangan yang lain. Tangan kita yang kotor dan orang lain yang mungkin juga kemudian kita sama-sama basuh. Itu je proses sebenarnya. Proses dakwah adalah jernih untuk kita menasihati diri sendiri. Sebab nanti di hari akhirat, pertama Allah tanya dalam kubur. Pertanyaan Allah tanya bukan tentang orang sana, orang sini, tapi engkau. Adakah kita mampu menjawab atau tak? Masya-Allah. Baik. Terima kasih Ustaz. Saya suka saya quote lah satu perkataan atau pernyataan Ustaz tadi. Dakwah untuk diri sendiri itulah orang kata yang paling susah, yang paling penting kan. Saya petik satu ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kan sesungguhnya Allah tidak mengubah sesuatu kaum melainkan dia sendiri mengubah diri dia. Jadi dalam bulan Ramadan ni Ustaz, kita orang kata bulan Ramadan ni bulan ibadat, bulan yang untuk kita gandakan amalan untuk dapatkan pahala berlipat kali ganda. Boleh Ustaz kongsikan tak apa persiapan yang boleh kita lakukan sepanjang untuk mengejar Lailatul Qadar, mengejar ganjaran pahala yang banyak pada bulan Ramadan ni? Okay, ni saya yakin yang follow kita ni ialah yang memang dah banyak tips, panduan yang kita buat untuk menjadikan Ramadan kali ini adalah lebih baik daripada Ramadan kita yang sudah. Kita dalam hidup tak perlu bersaing dengan orang, kita bersaing dengan diri kita sendiri. Bila kita bersaing dengan Ramadan kita yang sudah, kenapa? Ramadan sudah penuh dengan tidur. Ramadan yang sudah penuh dengan lalai. Ramadan seperti macam tak Ramadan, tak ada beza. So itulah persaingan kita sekarang. Dalam begitu banyak yang saya mungkin nak cuba jawab apa yang Anik tanya ni, sebenarnya soalan tu susah ni. Susahnya kerana apa? Sebab
Cuma mungkin kalau saya nak buat dalam bentuk analogi, boleh kot? Boleh, insyaAllah. Kalau saya sebut nama Usain Bolt, Usain Bolt, okay. pemecah rekod Lari. 100 meter. Betul. Kan? Alhamdulillah ya, mungkin ramai tahu. Mesti semua tahulah. Saya pun Pelari juga. tak. Sprinter. Tapi Best. tengok gaya memang ada seorang sprinter lah. InsyaAllah. Baik. Kenapa Usain Bolt boleh pecah ketika dia kata on your mark, ready and go, dia boleh lari sampai pecah rekod? Agak-agaknya kenapa ni? Mindset dia kot. Mindset, Usaha dia. Apa lagi? Training, betul. Memang dia tu memang kuat. Muscle dia memang besi punya kan. Betul. Baik, cuba bayang. Dia berlari di atas track. Sebelum kita kata go, kita ikat kaki dia dengan berbola besi. Dan kita kata lari. Boleh tak dia pecah rekod? Kalau ikutkan logik dia macam susah lah. Bukan sekadar nak pecah rekod, nak melangkah ke 10 tapak pun payah. Betul. Analogi ni adalah kita. Kita nak memecut di bulan Ramadan, kita dah prepare, kita dah buat segala macam. Tetapi kita lupa satu benda adalah berbola besi yang terlekat di kaki kita. Berbola besi itu adalah dosa kita yang kita tak settlekan. Sebab itu ramai daripada kalangan kita nak tapi tak mampu. Nak tapi tak ada kekuatan. Prepare, buat perancangan, ada planner khas. Tetapi kita lupa pada benda yang paling penting. Sebab tu Ramadan ini kita kena langkah masuk aku sebagai seorang pentaubat. Aku adalah seorang taib. Kalau kita langkah dengan nafas seorang taib, maknanya kita sedang berusaha untuk mula memotong berbola besi. Sebab terlampau banyak. Betul. Salah dengan mak, salah dengan ayah, salah dengan Allah. Dan kita tahu salah ni kan kadang kita kata yang aku tahu dan aku tak tahu, yang aku sedar tak sedar. Kita tahu 10. Salah kita dengan mak yang tersinggung dengan kita mungkin 1000. Berbola tu lekat dan kemudian hari ni kita nak pergi jadi orang hebat. Jadi sebab tu Masya Allah pada saya lah ulama' pesan ada 2 landasan yang kita mesti kena siap untuk Ramadan ini seperti gerabak yang akan bergerak. Yang pertama ilmu, yang kedua adalah taubat. Jadi kita harap Insya Allah kita sentiasa menjadi taib dan menjadi orang yang dahagakan ilmu. Kita push Ramadan kita kali ini insya-Allah. Insya-Allah, baik. Saya suka lah Ustaz, pernyataan Ustaz tu yang mana kita masuk ke bulan Ramadan sebagai, kita kena bagi tahu sebagai pentaubat. Sebab betul ramai yang masuk untuk jadi lebih baik dan untuk macam dia nak tambah amal dia, sedangkan dia tidak. Tapi betul lah Ustaz, saya rasa benda tu penting dan function untuk saya juga. Sebab kalau kita fokus untuk beramal tanpa kita rasa bulan ini adalah bulan untuk bertaubat, susahlah. Senang cerita permulaan tu laju, tapi pertengahan tu nanti akan pancit lah. Baik, insyaAllah. Dia gini ya, cuba bayang ya, simple. Kita nak masuk masjid, kita nak ibadah kan, nak solat, nak i'tikaf. Tetapi di pintu masjid, apa yang Allah ajar kita? Allahumma ghafir li dhunubi. Sebab Allah nak kita duduk i'tikaf sebagai seorang pentaubat. Kita baca Quran sebagai seorang pentaubat. Kalau tak perasan lagi, Sayyidina Aisyah tanya Nabi, kalau aku bertemu dengan malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, apa yang aku kena baca, apa aku kena sebut? Nabi ajar apa? Nabi tak ajar tahlil, Nabi tak ajar tasbih, tahmid. Nabi ajar innaka affun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebab Nabi nak supaya laluilah malam Al-Qadar tu sebagai seorang pentaubat. Dan inilah yang sebenarnya rahsia. Sebab tu Allah katakan dalam surah Taubah, ya, siapakah Allah cirikan orang beriman? Pertama Allah kata at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Sebelum ibadat, kita ni fokus ibadat. Tapi Allah kata dia kena jadi taib. Itu pertama lah. Itu yang pertama. Betul. Dan inilah insya-Allah gerak kita. Wah, saya dapat ilmu baru dan saya seronok lah Ustaz. Sebab saya tak fikir dan Ustaz mengubah persepsi saya punya. Terima kasih banyak Ustaz. Okey. Dalam kita nak mengejar malam Lailatul Qadar, kita nak beramal dan sebagai seorang pentaubat lah. Okey, saya nak sentuh sikit mengenai setiap malam kita akan ada tarawih. Ramai yang bertelagah Ustaz, betul tak? Kata nak tarawih 8 lah, dekat certain masjid ni kadang 23 lah, kadang kata duduk rumah buat 2 cukup lah kan. Dah janji kita melaksanakan tarawih. So sebenarnya mana afdal sebenarnya Ustaz? Supaya sekarang ni ramai yang macam keliru, 2 ke 4 ke 8, 23. Boleh Ustaz kongsikan?
Baik, Allahu Akbar. Sebenarnya Anik ya, saya kira benda ni tentang mindset. Mindset. Agama Islam mengajar kita jangan buat baik. Okey. Jangan buat baik. Okey. Agama Islam mengajar kita jangan buat baik, buat terbaik. Okey. Seram saya dengar. Bila mindset kita, aku nak buat terbaik, aku nak buat terbaik, dia beza dengan orang yang hanya nak buat baik. Betul. Kita yang cakap orang buat tak baik, itu dah di luar perbincangan kita. Okey. Kan? Bila mindset kita hanya nak buat baik, dia akan pergi sekadar buat. Betul. Tetapi kalau mindset kita adalah buat terbaik, maka kita akan pilih apa amal terbaik. Kan? Bukan agak sekadar hanya ada. Betul. Kan? Mindset tu je. Betul. Bila mindset tersebut kita dah betulkan, kita datang Ramadan, bukan setiap bulan ada tarawih. Hanya Ramadan ada tarawih. Kalau mindset kita yang nak buat terbaik dulu, maka kita akan fikir apakah yang terbaik aku boleh buat. Apa yang terbaik aku boleh buat. Sebab bila kita gunakan mindset kita sekadar buat baik, tu yang datang tadi. Alah, niat pun tak apa dah. Bukan sekadar 2 rakaat tu teruk dah tu. Ini tak apalah nak buat. Jangan kita penat. Makan kan banyak masa berbuka tadi. Ya. Penat kan beratur nak dapat line shine 4 jam beratur. Betul. Jadi Masya Allah. Jadi jihad yang kita nak buat tu, apalah salahnya kita niat pun boleh dah. Ya. Selawat ganti dengan solat pun okey dah. Saya dah dengar benda tu. Saya pernah dengar benda tu. Jadi kalau mindsetnya masuk bulan Ramadan dan kita para asatizah pula, ya, kita yang ni ajak orang supaya mindset sekadar buat baik, maka tak payah tanya, kita tak payah bincang soalan ni. Memang orang akan pilih mana yang paling kurang. Tetapi mindset yang kita kata dalam Islam, ya, sebab kita ada konsep ihsan. Betul. Konsep ihsan adalah buat ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maknanya Nabi meletakkan kebaikan tu pada level yang paling tinggi. Maknanya menggelegak Ramadan ni tak ada tarawih di bulan lain. Cuba bayangkan yang tak ada di bulan lain. Sekarang kita buat hanya sekadar 2. Dan kemudian kalau kita pergi Mekah ni, ya. Kalau kita Mekah, kita nak cerita senang lah. Kita nak cerita sembang dalil-dalil banyak sangat. Ya, kalau kita pergi Mekah pada hari ni berapa rakaat kita buat? 20 rakaat. Betul. Kita pergi Madinah, Masjid Madinah yang kita orang kalau dapat saja ada rezeki kan, kalau boleh nak Ramadan di Mekah Madinah. Berapa rakaat dia buat? Sama. 20 rakaat. Betul. Maknanya sebab 20 rakaat ini adalah memang merupakan ijtihad, adalah ijma' sahabat. Bila Sayyidina Umar sebut perkataan tu, tak ada sahabat yang kata, mana ada engkau Sayyidina Umar? Mana engkau tak betul Umar? Tak. Bahkan kalau kita tengok sikitlah dari segi bahasa, ya. Tarawih ni, tarawih asal kalimah rohah. Tapi dia bukan rohah, dia tarwihah. So tarwihah ni adalah apabila 4 rakaat panjang perlu 1 pit stop. Okey. So 4 rakaat panjang dan dia perlu 1 rehat. Perlu 1 rehat itu disebut 1 tarwihah. So 1 solat yang 4 rakaat, 2 sebab solat malam dia 2. So tapi bilangannya 4 dengan 1 rehat. Maka 4 dengan 1 rehat dianggap sebagai 1 tarwihah. Patutlah 20, maksudnya 4 lah. Baik. Kalau sekarang ni kita buat 4, 1 rehat dan kita buat 4 dan 1 rehat. Okey. Kita sedang buat apa? Disebut sebagai 2. tarwihatan. Okey, tarwihatan Sebab dia 2. Betul. Dia ada apa dia? Satu, dalam bahasa Arab dia satu. Tetapi dia tak go plural. Dia go pada musanna dulu. Musanna. Mufrad, musanna jamak. Jadi kalaulah 2, satu disebut tarwihah. 2 tarwihatan. Lebih daripada 3 package baru dijamak. Baru tarawih. Jadi maknanya kalau kita nak sebut saya ni dah solat tarawih ke belum, tanya berapa rakaat. 4 rakaat. Alhamdulillah tarwihatan. Okey. Jadi member balik, kau dah buat tarwihatan ke? Tarwihatan. Tarawih belum lagi. Esok tarwihatan. Faham. Di segi lughatan, dari segi bahasa itu pun itu menunjukkan. Sebab orang zaman dulu masya-Allah, kita pergi ke Mekah pun kita tengok Allah tak habis-habis semayang panjang dengan doa yang panjang. Betul. Tapi di sini masya-Allah, ya. Tapi kenapa mindset? Mindset pilih sekadar buat.
Bahkan kita lupa bahawa peluang ni hanya ada di Ramadan pada kali ini. Setahun sekali. Setahun sekali saja. Sayanglah, betul. Oh, menjawab dah tu Ustaz persoalan. Sebab bagi saya, okey, sekarang ni daripada kita buat baik, buat yang terbaik. Kan? Kalau ada amalan yang boleh kita gandakanlah bulan Ramadan ni. Baik, insya-Allah. So jangan 2, jangan 4, jangan 8, buat 20. Amin. Amin insya-Allah. Okey, baik Ustaz. Saya nak sambung. Saya ada dapat satu soalan. Dia orang kata member saya bila dia puasa, bau mulut dia orang kata kan. Bulan puasa ni orang yang bau mulut, orang berpuasa ni wangi macam kasturi. Tapi dekat dunia member tu dah lah pohong. Bukan kasturi pun. So apa pandangan Ustaz? Ada dalil yang ni ke? Baik, masya-Allah ya. Sebenarnya nak jawab soalan susah ni. Anik semua bagi saya soalan susah lah kan. Dah lah air tak ada, apa tak ada kan. Allah tu lah puasa ni. Allah macam mana? Tapi pahala ikut susah kan. Kata Nabi, al-ajru ala qadri nasab. Pahala ikut susah. Baik. Sebenarnya ya, soalan pasal bau kasturi ni dia kena duduk dalam faham kita tentang Nabi dan generasi sahabat. Oh, okey. Apa maksud saya? Nabi ni ya, antara yang sangat mengagumkan kita adalah penjagaan gigi yang paling tip-top. Gigi. Ya, kita tak cakap soal lain. Kita go spesifik gigi. Gigi, okey. Sebab dalam ajaran Islam dan amalan Nabi ni paling suka bersiwak. Sugi. So Nabi Betul. paling suka bersugi. Dan bahkan dalam fiqh berkata wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali syams lis-sha'im. Siwak ini dia jadi sunat. Kalau katalah kita duduk saja-saja kat masjid kita siwak, dapat pahala sunat. Kita drive sekali kita siwak, dapat pahala sunat. Okey, apa jadi kalau kita duduk bersiwak dengan cara yang betul? Okey. Mulut kita bersih. Oh. Mulut kita bersih. Jadi yang kata Nabi tu, ya, sebab mulut bila dia bersih, boleh jadi mulut tak bersih. Bau wangi itu ialah wangi daripada mulut yang bersih tetapi kerana kelenjar liur yang tidak memproses mendatangkan satu bentuk bauan, dan bauan itu kerana dia tidak makan kerana patuh pada perintah Allah, itu di sisi Allah lebih harum daripada bau kasturi. Oh. Okey. Jadi sebenarnya bila kita faham apa kita kena buat, sebelum datang Ramadan kena buat scaling. Betul? Setuju. Thing to do. Kan? Kena scaling sebab kita tak siwak macam Nabi. Kita mungkin pagi malam kan. Nabi siwak sehingga bahawa Aisyah kata apa yang paling dalam banyak benda dalam hidup ada satu benda paling membanggakan aku. Siwak. Sebab Nabi last siwak dengan air yang dikongsi dengan air liur Sayyidatina Aisyah. Sebab bila siwak tu datang pada Nabi dan dia keras, maka Nabi minta dan Aisyah minta dia yang kunyah supaya dia lembut. Dan bercampur air liurku dengan air liur Nabi ketika itu, dan itulah yang terakhir sehingga sebelum Nabi mengembuskan nafas yang terakhir. Maknanya Islam ni agama yang sangat bersih, tapi paling bersih pada lidah, pada gigi, pada mulut. Dan sebab itu bau haruman kasturi adalah mereka yang menjaga bau daripada sebarang unsur, bukan kelenjar, bukan air liur yang tak bergerak, tetapi bau itulah yang sebenarnya harum, bukan bau busuk disebabkan oleh apa tadi? Istilah saya pun tak pernah gerti. Kohong lah bau dia kan. Apa macam. Faham. Okey. So things to do Tahun Ramadan ni pergilah sekali. Okey, tapi Ustaz, saya nak petik satu. So maksud dia kalau macam bersiwak tu, bersugi tu time puasa boleh ke? Baik. Apa yang saya baca tadi, dia sunat sehingga kecuali sehingga illa ba'da zawali syams. Okey. Sehingga zuhur, lepas tu tak sunat lagi dah. Sebab nak remain supaya jangan, sebab bila kita siwak sebenarnya kita aktifkan kelenjar air liur. Ya, kelenjar air liur. So sebab nak supaya tak nak kelenjar liur tu dia dah mula aktif, so biarlah, walaupun mungkin nanti bila kita bercakap bulan puasa memang baunya pada sesama kita tak harum, tapi ingat tak harum tu mesti tak harum dengan sebab, bukan sebab benda yang makanan tertinggal yang menjadi baksi yang sebab betul. asid akan keluar bila bakteria dia makan makanan tu, dan bau busuk daripada asid yang terbit daripada bakteria tadi yang menyebabkan bau yang tak elok tadi. Tapi kalau dengan sebab tadi, insya-Allah itulah kasturinya sebenarnya. Oh, best. Saya kena belilah kayu sugi lepas ni. Saya kena minta kawan-kawan sebab saya baru nak belajar juga nak pakai sugi tu kan. Tengoklah mana tahu nanti kan. Nanti bau ya saya punya mulut. Cik, okey.
Ustaz, saya ada satu lagi soalan. Hadis Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ni popular Ustaz. Kalau time Ramadan mesti akan para penceramah akan bahas tentang ni kan. So barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh ihtisab, dia akan seolah dia akan diampunkan dosa yang telah lalu. Okey. Soalan saya, apa tanda puasa yang diterima Allah? Disebabkan ramai yang berpuasa sekadar berpuasa Ustaz. Betul tak? Kadang puasa daripada pagi tidur sampai petang, lepas tu baru bangun pergi bazar. Lepas tu buka puasa. Senang macam tu kan. So, apa tanda puasa yang diterima Allah Ustaz? Allahu Akbar. Kita boleh rasa ke benda tu? Okay. Sebab Anik tanya, bukan hak saya. Betul lah. Puasa hak Allah. Kan? Dan ibadah ni sebenarnya hak Allah. Sebab tu bila kita bercakap ya tentang ibadat, kita bercakap untuk bagi pihak Allah. Sebab tu kadang-kadang kita takut tersalah kan. Kalau hak kita senang kan. Oh ni hak saya, tak apa tolong cakap. Tapi kalau hak Allah kita tolong cakap, alangkah susah. Puasa itu Allah sebut dalam semua ibadah, Allah jadikan itu betul-betul hak Allah lagi. Jadi sebab tu susah. Jadi sebab tu orang yang berpuasa, Allah nampak dia sangat baik, sangat dekat dengan Allah. Dan sebab tu ditanya pada Ibrahim Adham, bila kita buat satu amal ya, yang kita sebutkan tadi, kita melakukan, adakah kita tahu atau tak tahu? Ibrahim Adham tak tahu, dia kata. Kita sebenarnya hakikatnya tak tahu. Cuma ada ciri dan tanda supaya kita boleh muhasabah ya. Baik, apa antara ciri dan tanda orang yang kalau dia berpuasa di bulan Ramadan, dia itu diterima amalnya ya, sebab amal ni tak penting sebenarnya. Ingat, amal tak penting. Amal tak penting. Yang penting ialah amal diterima. Betul. Orang hanya fokus pada amal. Kita kena fokus amal yang diterima. Orang fokus baca Quran. Kita kena fokus baca Quran yang diterima. Kita fokus sedekah. Tapi kita kena fokus sedekah yang diterima. Kita tarawih. Tapi fokus pada tarawih yang diterima. Sebab tu pada malam-malam Ramadan biasa imam akan baca Allah maja'alna fi hadhihi lailati syahri syarifati mubarakati minas su'ada'i maqbulin. Betul. Wala taj'alna Allahumma minal ashqiya'i mardudin. Ya, kita minta amal ni supaya amal diterima. Baik, apa ciri? Ciri amal orang apabila diterima, makin banyak amal, dia makin baik akhlak dia. Ya, makin baik amal, makin diterima amal, akhlak dia makin baik. Dan akhlak ni sebenarnya bukan sekadar satu benda yang elok kita ada, tetapi dia adalah indikasi pada amal kita diterima atau tak. Maknanya kalau kita makin beramal tapi kita rasa kita makin kasar, pemarah tak berubah-ubah, dendam, cemburu, dengki, sombong, ya, orang tak hormat kita rasa baik, itu petanda bahawa ibadah kita tak diterima. Allahu Akbar. Maknanya amat malang. Sebab itulah saya katakan tadi amal mutaqabbalah. Sebab hari ni bukan Anik masalah kita ya. Kadang-kadang hari ni orang fokus pada amal, tak sedar kita tunjuk amal pada orang. Betul. Ya. Hatta kadang-kadang kita pergi umrah, masya-Allah, jadi konten, ya, siap TD kat depan Kaabah, depan pintu-pintu cantik Madinah. Nampaklah. Sebab mereka nak buat amal, tetapi kita bukan disuruh buat amal, tapi amal yang diterima. Kalau mindset kita adalah saya nak amal, saya diterima, saya nak amal diterima, kita akan jaga, ya. Sebab bila kita beribadah pada Allah, ibadah bukan apa yang kita suka, apa yang Allah suka. Macam orang bercinta, kita akan buat benda bukan apa yang kita suka, apa yang orang yang kita sayang dia suka. Kenapa Anik senyum? Memang begitu kan? Kita faham kan? So kalau kita sesama kita begitu dengan Allah, apabila kita nak buat ibadah, Allah suka tak aku buat benda ni? Macam kita pergi rumah orang kadang-kadang, rumah Allah. Sebab ni kadang-kadang jadi konten, tarawih jadi konten, tadarus jadi konten, ya. Saya rasa cuba bayang kita ni ibarat pergi rumah lah. Anik datang rumah saya kan. Anik kata, saya nak jumpalah dengan ustaz lah, kata ustaz ya, Anik. Nak jumpalah, saya pun happy lah Anik datang kan. Betul. Selama Anik datang dengan saya tengok asyik berselfie sana, berselfie dengan sini. Rumah tu lah. Dengan rumah. Saya kata, Anik nak jumpa saya ke jumpa siapa sebenarnya? Baik, begitulah dia. Ramadan ni datang, itu adalah rumah. Tetapi milik Ramadan itu adalah Allah. Sejauh mana kita fokus pada pemilik Ramadan, bukan pada Ramadan itu. So kalau kita ibadah, fokus pada amal mutaqabbalah. Bila amal mutaqabbalah, maknanya kita akan jaga. Dan satu lagi tentang Allah.
Allah ini sangat cemburu. Dan bila cemburu, seandainya kita nak buat untuk Allah dan untuk orang lain, Allah kata buatlah untuk orang lain. Bukan untuk aku. Cuba bayang kita buat qiyamul lail yang kita tak sedar rupanya amal itu kita tak jaga, maka jadilah amal tu bukan untuk Allah, akhirnya untuk manusia. Kita minta manusia like, tapi Allah dislike kita. Ya. Cuba bayang pada saat itu apa kita dapat dalam hidup ni kan. Jadi pada saya, apabila kita makin banyak ibadah, kita rasa makin dekat kita dengan Allah, makin kita rasa akhlak, sebab akhlak ni dalam. Akhlak ni ialah akhlak dalam. Tadi kita rasa bahawa saya tak naklah orang nanti kita rasa sombong, rasa ujub, rasa riak, rasa nak cerita kat orang. Itu semua adalah akhlak dalam yang memang dah tak ada kalau betul ibadah tu diterima. Jadi itu fokus kita insya-Allah. InsyaAllah. Ustaz, saya nak petik satu lah. Saya nak tanya soalan lah. Sebab benda ni saya rasa saya nak buat tau time Ramadan. Macam malam, saya akan macam saya nak baca al-Mulk lah sebelum tidur dekat saya punya followers kan. So saya baca bersama-sama lah. So kalau macam tu, macam mana pula Ustaz? Baik, dia bukan tidak boleh secara mutlak. Okay. Kalau memang betul-betul kita tanya, ya, kita ambil masa cakap dengan Allah. Kita cakap, ya Allah, aku nak buat ni sebenarnya memang aku nak buat kerana Engkau, ya Allah. Tapi aku nak juga, ya Allah, ini menjadi satu perkara yang menyebabkan hamba Engkau akan juga baca ayat Engkau. Okey. Kalau betul hati kita tak tergelincir, insya-Allah, buatlah. Tapi kalau kita rasa ada satu hari yang kita tergelincir, it's okay untuk kita stop. Ya. Sebab kalau kita baca suratul Kahfi, ya, yang kita baca pada malam Jumaat biasanya kan, atau hari Jumaat biasanya kan, sampai pada last ayat itu adalah ayat akhir daripada surah Kahfi adalah qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya wa annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Baik, kenapa ada ayat itu? Asbabun nuzulnya. Kenapa asbab nuzul itu? Ya, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya. Baik, kenapa, apa asbabun nuzul? Asbabun nuzul dia adalah datang seorang lelaki datang bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, aku melakukan amal kerana Allah. Liwajhillah, ibtigha mardatillah. Itu aku buat. Tapi tiba-tiba orang tahu. Dan orang puji aku. Dan aku rasa macam macam okey juga. Aku buat kerana Allah, tapi ada orang tahu dan dipuji amal aku. Dan aku rasa macam okey. Adakah okey ya Rasulullah? Jadi nak tahu sekarang ni masalah dalam hati aku ni. Memang aku buat memang liwajhillah. Tapi ada sedikit rasa bahawa orang tahu dan orang puji aku. Dan ada sikit rasa macam okey. Suka. Adakah ada rasa suka? Suka yang bangga lah macam tu kan. Ada macam suka, happy. Macam bagus juga orang tahu kan. So macam mana ya Rasulullah? Macam saya kata tadi, sebab ibadah bukan milik Nabi pun. Nabi tak boleh cakap. Sebab Nabi tak boleh cakap on behalf of Allah. Ya? Sebab itu untuk Allah. Maka Nabi tak jawab soalan tu. Maka Allah turun ayat ni. Qul innama ana basharun mithlukum yuha. Maknanya nak bagi tahu Nabi itu adalah hamba juga yang sedang ibadah pada Allah. Cuma Nabi diberi wahyu. Bukan konteks, dalam konteks ayat tu nak bagi tahu bahawa dalam konteks nak tahu ibadah kita diterima atau tak, Nabi juga sedang melakukan ibadah hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang hanya semata-mata kepada Allah. Tapi Allah kata apa dia? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan mereka tidak menyekutukan apapun dengan pengibadatan kepada Allah. Yusyrik di sana bukan syirik orang sembah berhala, tak. Tetapi jawapan kepada sahabat tadi yang rupanya rasa happy orang lain puji dan dia rasa happy. Dan itu juga Allah anggap sebagai yusyrik bi ibadati rabbih. Jadi memang haluslah sebenarnya benda ni, dan sebab tu kalau kita nak buat boleh. Sebab tu pendakwah bukan senang, ya. Kita nak kena jaga hati kita tu bukan senang. Jangan takut nanti bahawa syaitan sedang menjadikan kita kuda hitam dia untuk menuju ke neraka, bukan kepada perjalanan menuju pada Allah. Boleh buat, bukan tak boleh buat. Tapi ya Allah, kena jaga hati. Jaga hati. Buat dialog diri seorang-seorang. Cakap dengan Allah, ya Allah, bantulah hatiku ya Allah. Inni ya Allah ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Jadi kalau benda itu kita jaga, bukan tak boleh. Tetapi kena betul-betul cermat. Kalau tak, dia akan merosakkan kita. Baik, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Pesan yang Ustaz bagi pada penonton semua, sebenarnya saya pun merasainya, dan saya memang boleh tak minta izin saya nak ambil ilmu tu untuk saya sewa pada orang Allah, insya-Allah. Okey. Masa mencemburui kita, tu saya cakap duduk dengan Ustaz Zuramli ni,
Kalau ikutkan nak tanya macam-macam kan soalan, supaya saya pun jenis yang orang kata apa, masih mencari ilmu, masih mengumpul ilmu. Boleh Ustaz beberapa soalan sikit lagi? Okey, baik insya-Allah. Banyak ni, aduh. Okey, pasal Lailatul Qadar. Okey. Lailatul Qadar dalam surah A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Alfi syahr ila akhir. Subhanallahul azim. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. So, boleh tak Ustaz kongsikan kenapa ramai yang berpusu-pusu nak dapatkan Lailatul Qadar tu 1000 bulan? Maksud dia macam mana? Banyak ni soalan Ustaz. Kenapa lah sebenarnya kenapa orang mengejar Lailatul Qadar tu? Okey, Allahu Akbar ya. Saya cubalah Ustaz nak hopping masjid juga. Allahu Akbar. Baik, pertama sekali ada satu benda yang mungkin kadang-kadang kita punya ada orang kata malam 1000 bulan ya. Malam 1000 bulan. Jom kita rebut kelebihan malam 1000 bulan. Bisa dengar kan? Bisa. Which is tak betul. Sebab malam itu bukan malam 1000 bulan. Bila Allah kata lebih baik, mungkin 2000. Mungkin 3000. Betul. Mungkin malam tu 1 juta bulan. Sebab yang ada ilmunya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi bila kita kononnya 1000 tu banyak dah, ya, nak 1000 daya. Betul. Kan? Orang kita bila 1000 tu banyak. Tapi kadang-kadang bila kita letakkan orang kata 1000 sebagai satu amount, maka kononnya banyak, tapi tak banyak sebab Allah nak bagi khairun min alfi syahr. Lebih baik, dan yang lebih baik itu Allah yang Maha Pemurah. Ya, dia kalau orang macam lah, kalau ni berapa nilai ni lebih 1000 ni, mungkin 1100, 1200, 1300, itu manusia yang fakir. Tapi bila Allah sebut khairun min alfi syahr, mungkin 1 juta malam tu. Kita buat seperti 1 juta bulan kita hidup melakukan taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayang kalaulah manusia nak lepaskan lagi peluang untuk rebut, ya, malam, amat rugi. Paling rugi dan manusia paling lemah lah kita kata ya. Baik. Adakah okey untuk kita rebut malam Al-Qadar? Jawapannya sangat okey. Ya, kalau tidak Allah tak offer. Kalau benda tu sama dengan malam ni, malam esok, malam bulan Ramadan, malam raya, malam apa pun, kenapa Allah kata khair min alfi syahr? Mesti ada istimewanya malam tersebut. Cuma saya pinjam kata Brian Dyson. Dia kata apa dia? Satu benda berharga itu sebenarnya berharga setelah kita terlebih dahulu memberi harga kepadanya. Wow. Sekali lagi Zat. Satu benda yang berharga itu sebenarnya berharga kerana kita telah memberi harga kepadanya. Mendalam tu. Cuba ni bagi sekuntum bunga ros kepada seorang wanita. Mak lah ya. Okey, maaf. Ya. Agaknya seorang wanita bila dapat sekuntum bunga ros apa dia rasa? Happy. Sebab kenapa? Ini je kot. Ya betul. Tetapi sebab benda itu dihargai maka jadi benda itu berharga. Okey, ambil sekuntum lain. Tolong beri kepada seekor monyet. Okey. Adakah dia menghargai? Ros yang sama. Tetapi pada yang menghargai, ros itu jadi berharga. Dia simpan, dah layu pun, dia buat potpuri, bahkan kadang di frame kan. Apalah sangat. Sebab dia bagi harga. Lailatul Qadar adalah bukan sekadar berharga, tapi sejauh mana hati kita bagi harga. Kalau kita tak bagi harga pada malam yang lebih baik daripada 1 juta bulan, tak ada apa-apa harga, macam monyet tadi lah. Letaklah 1000 bulan ke, 2000 bulan ke, dia tak ada rasa apa. Kan? Jadi sebab tu Masya Allah dalam konteks ini sebenarnya hati kita. Dan hati kita sebenarnya dia pada mindset yang lebih besar lah. Sebab kenapa Ramadan ni Allah bagi pada kita? Sebab Allah nak lepaskan kita dari neraka. Masalah kita ni, kita sedang rasa kita ni ahli syurga. Setiap hari kita langkah di atas muka bumi dalam ruang peluang umur ni, kita ni ahli syurga. Ya? Sebab tu kadang-kadang bila ceramah, Assalamualaikum semua ahli syurga, kita dengan confident jawab, Waalaikumsalam. Oi, Masya Allah. Ya? Banyak confident sangat. Sebab tu bila karaoke lagu apa tu, Elicat. Di mana? Kunan Timur. Di pintu syurga. Betul. Jadi kita pun mohon, macam kita dah dalam syurga, nanti kita punya apa tu, kekasih kita nanti kita tu sambut kan. Mudahnya masuk syurga.
Sahabat Nabi yang dijamin syurga tak rasa layak masuk syurga. Sayyidina Umar Al-Khattab yang Nabi saksi Umar adalah ahli syurga. Maknanya Nabi kata, aku ni depan Tuhan saksi Umar adalah ahli syurga. Apa kata Sayyidina Umar? Lau nadi munadi yaumal qiyamah kullun nas yadkhulunal jannata illa wahidan fa inni khasyautu an akuna ana dzalikal wahid. Kalau datang seruan, kalau lau dalam bahasa Arab tak berlaku. Kalau datang seruan tiba-tiba di hari kiamat dan sebut seluruh manusia semua masuk dalam syurga, kecuali seorang tak layak. Aku takut aku seorang yang tak layak tersebut. Mindset ahli syurga, dia tak rasa dia layak masuk syurga. Mindset ahli neraka, dia rasa layak dia masuk neraka dan masuk syurga. Jadi sebab tu Masya Allah, kalau kita betulkan mindset macam para sahabat dan Sayyidina Umar, barulah kita rasa Masya Allah, ini Ramadan, aku kena pulun 10 terakhir, aku kena cari malam yang kita katakan tadi yang sebegitu hebat. Ya? Oh, patutlah ramai yang mencari malam tu supaya memang dia tahu kelebihan lebih baik 1000 bulan, bahkan sejuta. Ayo, okey Ustaz. Saya nak tanya banyak ni Ustaz. Kita sambung next lah nanti Tapi sebelum kita end, sebab kita berpuasa kita nak raya kan, puasa ni kita kena bayar zakat. Okey, ini soalan yang saya pun nak tahu. Boleh tak Ustaz kongsikan bilakah waktu yang wajib, sunat, makruh, haram harus bayar zakat? Boleh tak? Okey. Saya pun nak bayar zakat ni bila ni Okey, bila masuk saja Ramadan, kita dah dibolehkan untuk membayar. Okey. Dia sebenarnya lagi baik awal. Lagi awal lagi baik. Sebab zakat ni dia adalah ibadah untuk Allah tapi jatuh pada orang. Dia tak sama macam puasa untuk Allah dan kerana Allah. Sebab kita buat kerana Allah dan untuk Allah, tapi zakat adalah kerana Allah untuk orang. Jadi sebab tu, dan kita harap duit zakat fitrah kita itu dapat dimanfaatkan oleh golongan fakir. Betul. Kalau last kita bagi, dia tak sempat nak agih. Dan akhirnya mereka dapat nanti. Mereka juga nak happy di hari raya. Ya? Okey, baik. Yang adanya pembahagian-pembahagian tersebut sebenarnya sebagai remind, takut kalau kita terlepas, kita mengeluarkan zakat tersebut. Jadi sebab tu bila sampai peringkat, maknanya tak keluar lagi, daripada hukum yang kita buat sunat, maka dia dah sampai dia jadi verdict yang hukumnya wajib pada ketika itu. Ya, dan maknanya lepas daripada itu, maka dia bertukar menjadi kita seorang yang tak membayar zakat, maka jatuhnya jadi haram. Ya, tapi kita kena bayar sebab untuk kita lepaskan kewajipan tersebut. Jadi kita ambil dia punya moral lah. Moral dia adalah sebab zakat adalah untuk manusia kerana Allah, maka sebab itu kita settle supaya duit zakat yang kita bagi tersebut akan dapat dimanfaatkan oleh golongan-golongan yang asnaf yang mereka layak menerima zakat tersebut. Jadi rebut bayar awal itu lebih baik. So dengar tu semua. Bila masuk waktu Ramadan ni, jangan fikir mindset nak bayarlah last, bayarlah awal. Lagi awal lagi baik, supaya harta tu dapat dimanfaatkan oleh golongan yang memerlukan. Baik, terima kasih banyak-banyak Ustaz Zuramli. Dalam bulan Ramadan kita tak ada air nak kita serve kan, tapi insyaAllah Ustaz ada rezeki kita jumpa lagi. Dan pada kalian semua yang menonton, jangan lupa puasa biar penuh. Dan mungkin Ustaz ada tak apa-apa pesanan sebelum kita tutup pada penonton pendengar luar sana? Mari kita fokus bahawa Ramadan yang datang ini adalah asbab untuk aku dibebaskan oleh Allah daripada neraka Jahannam. Kerana bila saat Allah panggil kita, ya, bukan kira muda, tua, Allah panggil saja, peluang tersebut tertutup. Sebab Nabi kata semua peluang ini masih terbuka luas. Ma lam yughar ghair, Nabi kata sebelum nyawa kamu disentap dan berada di halkumu, saat itu seluruh pintu kita akan dengar tertutup. Kita akan dengar bunyi cop dan patri dan tak terbuka apapun peluang untuk kita melakukan kebaikan. Jom kita ambil dan raih, kita didik diri kita, push kita punya limit, buat di luar kebiasaan untuk capai terbaik insya-Allah. Amin insya-Allah. Dan moga Allah juga terima amalan kita di bulan Ramadan. Ingat, kejar amalan bukan sekadar buat baik, tapi buat yang terbaik. Dan carilah amalan yang diterima Allah. Buatlah amalan yang diterima Allah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz Zuramli. Ada rezeki kita jumpa lagi. Saya nak tutup dengan satu lagu. Boleh Ustaz? Ya Allah. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kami menumpang mandi. Kalaulah ada umur yang panjang, insya-Allah berjumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz Zuramli. Ada rezeki kita berjumpa lagi. Salam Ramadan. Dan sekian daripada saya, Anik Muhai dan Ustaz Zuramli. Ma'assalamah wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.